Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Okey. Terima kasih kepada yang telah join. Alhamdulillah, setakat ni saya tengok ada sebanyak 77 orang yang telah join. Sebenarnya ini di luar daripada sangkaan saya sebelum diadakan kelas ni. Saya ingat hanya jumlah yang sedikit saja. Tapi Alhamdulillah ramai yang join. Saya berharap moga-moga kita semua diberi Allah Ta'ala keistiqamahan. Istiqamah kita terus mengikuti kelas ni. Selain kita untuk menambah ilmu, ini merupakan amal ibadat yang amat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, ahabbul amali ila Allah Ta'ala madama wa in qalla. Nabi kata, amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala itu ialah amalan yang dilakukan secara berterusan, istiqamah, walaupun amalan itu sedikit. Jadi yang paling penting adalah macam mana kita boleh istiqamah insya-Allah Ta'ala. Okay? Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada petang ni insya-Allah kita sambung pembicaraan tafsir bermula daripada juz pertama. Pada minggu lepas, bukan minggu lepas, biasa sebab kelas sekali seminggu saya terlupa. Okay? Pada hari Isnin yang lalu, kita telah membicarakan tentang muqaddimah suratul Fatihah berkaitan tentang nama-namanya, fadilat-fadilatnya serta apa gambaran secara umum yang terkandung dalam suratul Fatihah. So pada petang ni saya ingat kita masuk bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Okay? So kita akan bahaskan bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah jelaskan ada khilaf dalam kalangan ulama. Sebahagian ulama memandangnya satu ayat daripada suratul Fatihah, manakala sesetengah ulama yang lain memandang ia bukanlah satu ayat daripada suratul Fatihah. Pada kuliah yang lalu saya telah pun jelaskan dalil-dalil kedua pandangan ini semua berpegang dengan hadis yang sahih. So sikap kita adalah kita kena bertoleransi. Sekiranya kita sembahyang mungkin di tempat yang mana mereka tidak membaca bismillah, kita kena bertoleransi. Ataupun sebaliknya, mungkin ada di antara kita yang berpendapat bahawa bismillah bukanlah satu ayat daripada suratul Fatihah. Maka apabila kita sembahyang di tempat yang mana mereka di situ membaca bismillah secara jahar, so kita kena bertoleransi juga kepada mereka. Okay? Baik, kita bahaskan Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan oleh Imam Al-Alusi rahimahullah. Imam Al-Alusi mempunyai kitab tafsir yang sangat besar. Okay? Lebih daripada 30 jilid kitab tafsir beliau. Di sana Imam Al-Alusi mengatakan, ada menyebutkan satu riwayat bahawa sesungguhnya bismillah ini sebenarnya merupakan khususiat. Apa dia khususiatnya? Satu kekhususan yang Allah Ta'ala beri kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tak pernah diberi kepada umat-umat sebelum kita. Ini kekhususan bismillah. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut, pada awalnya sebenarnya belum lagi sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Pada peringkat awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baru menyebutkan Bismikallahumma. Okay? Jadi peringkat awal bismillah itu Bismikallahumma. Maka kalau kita hendak tidur, ada doa yang kita bacakan. Antara doa itu tu Bismikallahumma ahya wa amut. Diawali dengan Bismikallahumma. So berdasarkan riwayat itu, pada peringkat awal bismillah itu hanya Bismikallahumma. Okay? Itu sehinggakanlah Allah Ta'ala turunkan surah Hud ayat 41. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا. Apabila turun ayat 41 daripada surah Hud ini, maka Bismikallahumma berubahlah ia menjadi Bismillah.
Sebab ada dekat situ disebutkan waqala rkabu fiha bismillah. Maka bismikallahumma berubahlah dia peringkat kedua menjadi bismillah. Okay? Itu berterusan pula sehinggakanlah Allah Ta'ala menurunkan ayat 110 surah Al-Isra. Yang mana di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman." Apabila ayat ini turun, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman," yang bermaksud katakanlah aku berdoa kepada Allah dan aku berdoa kepada Ar-Rahman, maka bismillah itu bertambahlah menjadi bismillahirrahman. Bertambahlah dia menjadi bismillahirrahman. Itu pula berterusan sehinggakanlah Allah Ta'ala menurunkan ayat yang terdapat dalam surah An-Naml ayat 30 yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Apabila dah turun ayat 30 surah An-Naml ni, barulah sempurna pengucapan bismillahirrahmanirrahim. So bila kita tengok riwayat ini, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi rahmatullahi alaih ni, maka bismillah itu mengalami 4 peringkat. Peringkat pertama ialah bismikallahumma. Peringkat yang kedua ialah bismillah sahaja. Peringkat yang ketiga ialah bismirrahman. Peringkat yang keempat ialah bismillahirrahmanirrahim. So ini merupakan khususiyat, sebahagian daripada kekhususan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka bismillah ini suatu amalan yang tak boleh lepas daripada kita, yang kita kena sentiasa amalkan, kita sentiasa baca, kita kena sentiasa tadabburi apa makna yang terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim. Okay? Itu daripada sisi peringkat sehingga akan muncul bismillahirrahmanirrahim. Okay? Baik, seterusnya Bismillahirrahmanirrahim ni diletakkan Allah Ta'ala sebagai pembuka kepada Al-Quranul Karim. Yang mana ayat Al-Quran berjumlah 6,000 ayat lebih. Bismillahirrahmanirrahim ini Allah Ta'ala jadikan sebagai pembuka. Bukan ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala pilih sebagai pembuka. Walaupun ia walaupun ia diperselisihkan ulama adakah satu ayat ataupun tidak, namun semua bersepakat dan tidak ada yang membantah bahawa tulisan dalam mushaf Al-Quran yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ini sebenarnya satu bentuk cara Allah Ta'ala mendidik kita juga. Ini untuk hikmah bagi kita. Sebenarnya ini merupakan cara Allah Ta'ala mendidik kita supaya kita juga sentiasa memulakan semua aktiviti kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran yang mulia ini dimulakan Allah Ta'ala dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Quran yang sangat mulia ini saja Allah mulakan dengan Bismillah, maka sudah sepatutnya lah kita juga memulakan sebuah aktiviti kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam hadis, "Kullu amrin dhibalin la yubtada'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'." Nabi kata, siapa-siapa yang memulakan suatu perkara untuk melakukan suatu aktiviti, kemudian dia tidak mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka itu akan terputus. Maksud terputus dekat sini adalah qalilul barakah. Ia akan sedikit mendapatkan keberkatan. Ini sebenarnya telah diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu dalam semua aktiviti Nabi, bahkan dalam penulisan sekalipun, Rasulullah itu sentiasa mendahulukan Bismillahirrahmanirrahim. So ini satu pengajaran bagi kita. Apabila kita mungkin hendak menulis, katalah kita nak menulis buku ke, atau hatta mungkin menulis nota kuliah sahaja, sebelum menuliskan nota-nota yang kita rasa penting tu, awali dulu menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka sudah sepatutnya setiap muslim ataupun muslimah mahir dalam menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya percaya bahawa kita semua yang join dalam kelas ni, sekarang ni ada 79 orang. Saya husnuzan, saya percaya
semua kita boleh menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang belum terbiasa lagi, mulai sekarang biasakanlah mengawali penulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebab Al-Quran, kitab kita yang mulia ini, diawali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tadi saya katakan bahawa Rasulullah pun melakukan hal yang sama. Kalau kita membaca sejarah, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beberapa kali mengirim surat. Antaranya Rasulullah pernah mengirim surat kepada Raja Hirqal. Okay, bahasa Arab dia Hirqal ataupun Heraklius. Okay, salah seorang raja penguasa Rum pada zaman dahulu, yang mana ia tinggal dekat Mesir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim surat kepadanya, kepada Raja Hirqal ini, untuk mengajaknya masuk Islam. Dalam surat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuliskan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdullahi wa Rasuluh ila Hirqal azimur Rum. Jadi dalam surat itu Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasul Allah, kepada Hirqal azimur Rum, tokoh pembesar yang agung dalam kerajaan Rum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa yang kita nak tengok daripada hadis ni? Rasulullah hatta dalam menulis surat sekalipun, itu Nabi sentiasa awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, kalau kita pergi pergi umrah, selalunya dibawa ke Hudaybiyah, kan? Di sana Mutawib biasa akan menceritakan ada yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang musyrik dahulu. Okay? Ada satu perjanjian, boleh kita sebut sekarang ni mungkin semacam MOU lah. Kalau bahasa kita sekarang ni MOU. Ada MOU antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang musyrik. Dalam MOU tersebut Rasulullah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, inilah ketetapan yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tulis macam hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini sama seperti hadis yang di atas tadi, bahawa dari sini dapat kita tengok Rasulullah dalam menuliskan surat-suratnya ataupun keputusan-keputusannya ataupun mungkin MOU kalau bahasa kita sekarang, Rasulullah itu sentiasa memulakan dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. So ini perlulah untuk kita contohi, kita amalkan supaya kita biasakan mengawali penulisan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Baik, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia makna Bismillah? Kalau kita tengok dekat terjemahan, diterjemah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okay? Ulama membahaskan ini daripada sisi bahasa. Cuba perhatikan Bismillah. Bismillah itu susunan asal dia adalah Bi-Ismillah. Bi itu artinya adalah dengan, ismi itu nama, Allah, Allah. Okay? Oleh kerana itulah dalam terjemahan kita sebut dengan nama Allah. Bi-Ismillah. Tetapi kita sekarang ni tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim sahaja. Itu sebenarnya kerana likathrati isti'maliha. Kerana banyaknya penggunaan itu, sehingga kan kalau disebut Bismillahirrahmanirrahim, rasanya macam berat sikit dekat lisan tu. Maka dibuatlah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian ulama mengatakan bahawa huruf alif yang terdapat pada di ismi itu dipindahkan kepada ba tu. Maka kalau perhatikan macam mana cara penulisan ba tu, biasanya ba tu tak adalah panjang sangat ke atas, kan? Tapi kalau penulisan bismillah tu, ba tu macam ada panjang ke atas dulu, panjang, kemudian baru titik ba tu dekat bawah. Sebahagian ulama mengatakan atau sebahagian riwayat mengatakan dahulu pernah Umar bin Abdul Aziz, tak silap saya, menyuruh supaya alif yang ada pada lafaz ismi itu dipindahkan ke situ. Maka menjadilah tulisan dia bismi secara
bersambung. Okey. Baik, dari sisi bahasa, bismi ini disebutlah ia sebagai jumlah jar wal majrur. Okey. Bagi yang faham, bagi yang pernah belajar mesti tahu, bagi yang belum pernah belajar buat-buat macam tahu saja dulu. Okey. Insya-Allah nanti ada masa belajar. Okey. Jumlah jarul majrur ini tidak dikehendaki atau dalam bahasa Arab ini disebut sebagai fadlah. Okay? Jadi ada umdah, ada fadlah. Kalau umdah ni yang utama, kalau fadlah ni dia sebagai penyempurna saja. So oleh kerana itu jumlah jarul majrur ni dia tak boleh sebenarnya menempati pada awal ayat ataupun pada awal kalimah. Maka oleh kerana itulah ulama berpandangan sebelum bismillah ini sebenarnya ada perkataan yang dibuang. Ada perkataan yang dibuang iaitu bentuk kata kerja. Bentuk kata kerja. Apakah dia kata kerja itu? Disesuaikan dengan apa yang hendak kita lakukan. Saya bagi contoh supaya mudah faham begini. Misalnya kita hendak membaca. Lalu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apakah makna bismillah dekat situ? Maknanya kata ulama ialah aqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu kalau kita hendak membaca. So maknanya perkataan yang dibuang yang tak dinampakkan sebelum bismillah itu aqra'u ataupun aku membaca terjemahannya. Kalau misalkan kita hendak menulis, maka perkataan yang tak ditulis sebelum itu adalah aktubu. Aku menulis dengan menyebut nama Allah. Kalau kita nak makan, akulu, aku makan dengan menyebut nama Allah. Kalau kita nak minum, asyrabu, aku minum dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. So ada ada perkataan yang dibuang sebelum itu yang tak dinampakkan, tetapi orang-orang yang faham bahasa mereka akan tahu. Mereka akan tahu bahawa ada perbuatan yang dilakukan sebelum itu baru disertai dengan bismillah. Antara dalil yang menyatakan ini adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Hud ayat 41 tu. Yang mana dekat sana Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا bismillah. Waqala, dan ia berkata, irkabu, naiklah kamu. Naiklah kamu. Ini maksudnya disuruh naik ke safinah Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh. Okay? Waqala irkabu, naiklah kamu semua fiha, kepada bahtera ini, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. So ayat ini menunjukkan sebelum disebutkan bismillah itu dengan nama Allah, ada dahulu perbuatan. Apa dia? Irkabu, naik. Naik ke atas bahtera tersebut. Oleh kerana itulah ulama berpandangan bahawa sebenarnya ada perkataan yang dibuang sebelum itu sesuai dengan perbuatan yang hendak kita lakukan, barulah bismillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang saya sebut tadi, Nabi kata setiap-tiap perkara yang hendak kita lakukan awali dah dengan bismillah. Maka makna bismillah itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalkan kita hendak pergi musafir, maka makna bismillah itu aku bermusafir dengan menyebut nama Allah. Aku nak tidur dengan menyebut nama Allah. Aku apa lagi? Aku nak berwuduk dengan menyebut nama Allah. Kiaskanlah dengan semua aktiviti kita. Okay? Intinya kita digalakkan untuk menyebutkan, membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam semua aktiviti perbuatan kita yang baik. Okay? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata, "Ughluq babaka wadhkurismallah." Tutuplah pintumu, sebutlah nama Allah. Jadi misalkan kita pada waktu malam kita nak tutup pintu, sebenarnya termasuk juga tingkap baca bismillah. Dalam riwayat yang lain dikatakan syaitan tak boleh masuk kalau kita sebut bismillah. Maka Nabi kata, tutuplah pintu rumahmu dan sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi kata, waqfi misbahaka wadhkurismallah. Padamkanlah lampumu dan sebutlah nama Allah. Antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tidur dalam keadaan lampu dipadamkan. Maka apabila kita hendak padamkan lampu pun, maka baca bismillah, Nabi kata.
Kemudian Nabi kata lagi, wa khammir ina'aka wadhkur ismallah. Tutuplah bejanamu. Bejana ni boleh mungkin bentuk gelas ataupun pinggan ataupun tempat-tempat makanan yang kita guna, sebutlah nama Allah. Ini antara sunnah Rasulullah juga. Kalau misalkan kita ada minuman yang kita letak dekat gelas, Rasulullah itu suruh supaya tutup. Rasulullah suruh supaya tutup. Terutamanya pada waktu malam, jangan biarkan bejana-bejana kita, mungkin ada pinggan ke atau tempat-tempat makanan atau tempat minum dalam keadaan terbuka. Okay, dalam keadaan terbuka, Rasulullah itu sentiasa suruh supaya kita tutup. Ini khusus yang ada makanan ataupun minuman dalam bejana tersebut, kita kena tutup. Itu antara sunnah Rasulullah SAW. Dan semasa menutup itu, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi kata, wa qul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu, wasammillah, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Seterusnya tentang bismillah ini tadi kita dah sebutkan maknanya bahawa ada perkataan yang tak dinampakkan sebelum bismillah itu, iaitu bentuk kata kerja sesuai dengan perbuatan yang hendak kita lakukan. Okay? Seterusnya kalau kita perhatikan bismillah ini diawali dengan huruf ba. Okay? Diawali dengan huruf ba. Bismillah. Ba, atau kalau kita kembalikan kepada bentuk asalnya, susunan dia adalah biismillahi. Itu bentuk susunan asalnya. Intinya dia diawali dengan huruf ba. Para ulama kita mengatakan bahawa huruf ba dekat sini itu adalah ba lil isti'anah. Huruf ba yang menunjukkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. So bila kita sebut bismillah, yang mana biasa kita terjemah dengan nama Allah, sebenarnya maksudnya aku meminta tolong dengan menyebut nama Allah. Itu sebenarnya maksud dia. Sebab ba dekat situ balil isti'anah. Bahkan bukan balil isti'anah saja kata ulama, bahkan balil tabarruk, untuk mengambil keberkatan. Maka mafhum atau cara memahami bismillah itu terjemahan dia ialah aku melakukan sesuatu, misalkan membaca. Aku membaca dengan meminta tolong kepada nama Allah, atau meminta keberkatan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf ba dekat situ bukan diterjemah sahaja dengan tetapi ia sebenarnya mempunyai makna yang lebih dalam daripada itu, iaitu lil isti'anah, ba yang menunjukkan bahawa sebenarnya saat kita ucapkan bismillah itu kita sedang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah Allah taala akan beri pertolongan kepada kita. Saya biasa membuat analogi begini. Kita pun kadang-kadang biasa juga menggunakan perkara yang sama sebenarnya. Kita ada urusan. Kadang-kadang kita rasa kalau kita sendiri sahaja datang, urusan ini akan jadi sukar. Mungkin lamalah proses dia. Tapi oleh kerana kita sebutkan nama seseorang, mungkin nama seorang pemimpin atau mungkin nama seorang menteri, contoh saja kita sebut, urusan kita akan jadi mudah semua. Apatah lagi, maknanya nama itu memberikan pertolongan kan? Apatah lagi kalau kita sebut nama Allah, yang mana Allah Ta'ala ni nanti disebut pada ayat 2, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Maka bila mana kita sebut bismillah, maka itu bermakna kita telah meminta pertolongan kepada Allah, dan insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan pertolongannya kepada kita. Sebab itulah Rasulullah kata, apabila kita melakukan suatu aktiviti kemudian kita tak baca bismillah pada awal aktiviti tersebut, maka akan terputus atau sedikit mendapat keberkatan daripada Allah. Apa sebab? Sebab dia tidak meminta perlindungan kepada Allah, dia tidak meminta pertolongan kepada Allah, dan dia tidak meminta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita baca bismillah, itu dapat menjadi sebab Allah datangkan pertolongannya kepada kita, dan Allah Taala akan beri keberkatan kepada kita. Maka apabila kita makan diawali dengan bismillah, Allah Taala akan beri pertolongan kepada kita. Apa pertolongan Allah itu? Allah usir syaitan. Syaitan tak boleh ikut makan kalau kita baca bismillah. Maka disebut dalam hadis, supaya syaitan itu tak join makan sekali dengan kita, baca bismillah.
Sebab itulah Nabi kata, Sammillah wa qul biyaminik. Bacalah bismillah dan makan dengan tangan kanan. Sebab apa? Syaitan, dia, kalau kita tak baca bismillah, dia ikut makan dengan kita, dan syaitan itu makan dengan tangan kiri. Sebut dalam hadis Nabi SAW. Okay? Maka oleh kerana itulah, bila kita baca bismillah, misalkan saat makan, itu sebenarnya kita sedang meminta tolong kepada Allah, dan antara pertolongan Allah dengan sebab kita baca bismillah tu, Allah Ta'ala jauhkan syaitan daripada kita. Dia tak ikut makan sekali dengan kita. So misalkan tuan-tuan perempuan makan apa ni, makan, saya sebenarnya dah rindu lah makanan dekat sana, lama tak makan. Makan apalah contoh kita sebut, makan nasi goreng ke, makan laksa ke, makan mi kari ke, kita baca bismillah, syaitan tak join, syaitan tak dapat join. Mengapa? Allah jauhkan dia. Okay. Pada masa yang sama, oleh kerana kita baca bismillah, Allah Ta'ala akan berikan keberkatan kepada kita daripada apa yang kita makan. Apa antara keberkatan dari makanan tu? Allah buat perut kita kenyang. Allah Ta'ala datangkan kekuatan kepada kita dari asbab makanan ni. Allah Ta'ala buat kita kuat beramal ibadat sebab asbab makanan. Maka kalau kita makan, dia lebih banyak membawa kita mengantuk, nak tidur. Itu perlu dipertanyakan tadi saat makan tu baca bismillah ataupun tidak. Sebab kalau dia baca bismillah, itu akan membawa kepada keberkatan. Makanan yang diberkati Allah Ta'ala, itu akan membuat kita, akan mendorong kita kuat beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Baik, dalam hadis yang lain, betapa hebatnya bismillah ni, ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Ada seorang sahabat, ia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atharat dabbatuhu. Dia kata, suatu ketika dahulu ada seorang sahabat, dia pernah membawa Rasulullah SAW menaiki kenderaan. So dia yang membawa kenderaan ni, Rasulullah di belakang. Okay? Ibarat orang naik motor, dia bawa motor ni, Rasulullah dekat belakang. Okay? Tapi dahulu tak ada motor, mereka guna dabbah, haiwan saja, tak disebut apa, kemungkinan besar unta. Okay? Kemudian fa'atharat dabbatu, tiba-tiba haiwan yang ditunggangi sahabat membawa Rasulullah ini tergelincir, jatuh. Faqultu, sahabat ni kata, ta'isa syaitan. Ta'isa syaitan ni maksudnya adalah terlaknatlah syaitan, terkutuklah syaitan. Maka faqala Nabi SAW, Nabi kata kepada sahabat ni, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu kata terlaknat syaitan. Mengapa? Nabi kata, fa innaka idza qulta dhalik, sebab kalau kamu sebut begitu, ta'azama syaitan hatta yakuna mithla al-bait. Kalau kamu sebut terlaknatlah syaitan, maka syaitan tu semakin besar, sehingga kan besar badan dia tu boleh menyamai satu rumah. Dia akan membesar. Rupanya syaitan ni kalau kita laknat, dia semakin besar. Okey. Kemudian Nabi kata, wa yaqulu, bahkan syaitan itu akan berkata, bi quwwati, kuatnya aku, dia kata. Jadi syaitan ni dia suka bila kita laknat. Bahkan kata Nabi, semakin besar dia, dia pun akan membangga-banggakan kekuatan dia. Walakin qul, akan tetapi ucapkanlah, Nabi kata, bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim, fa innaka idza qulta bismillah, sebab apabila kamu baca bismillah, Nabi kata, tasaghara syaitan hatta yakuna mithla dzubab. Sebab kalau kamu baca bismillah, Nabi kata, syaitan tu akan menjadi kecil sehingga kan sekecil zubab, lalat. Kalau kita baca bismillah, syaitan ni dia jadi kecil sampai sekecil lalat. So ini baru kita nampak betapa hebatnya power bismillahirrahmanirrahim ni. Besar sungguh kekuatan dia, luar biasa. Syaitan jadi kecil oleh kerana bismillahirrahmanirrahim. Okay? Berdasarkan hadis inilah ada ulama berpendapat bahawa kita tidak perlu melaknat syaitan. Dalam hadis yang lain dikatakan, kenapa kita tak perlu melaknat syaitan? Ustaz, bukankah ia memang yang terlaknat? Mungkin bertanya-tanya dalam hati kita kan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, tak payah kamu laknat syaitan yang memang sudah terlaknat. Untuk apa kita laknat dia? Memang dia sudah terlaknat, untuk apa lagi kita nak laknat dia kan? Tak ada guna lagi.
Bahkan dia berbangga-bangga apabila kita laknat. So apa yang patut kita baca? Kata Allah dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Yang pertama boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan kepada Allah, atau boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, tasaghar syaitan, syaitan tu akan jadi kecil hatta yakuna mithla dzubab, sehingga kan ia hanya seperti sekecil lalat saja. Kalau kita laknat dia akan membesar. Okay? Baik. So dari sini dapat kita faham, boleh kita ambil kesimpulan bahawa Bismillahirrahmanirrahim ni bukanlah sekadar ucapan sahaja, melainkan ia bentuk merupakan cara kita meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong kita dengan asbab kita baca Bismillah. Buktinya dalil-dalil yang telah saya sebutkan tadi. Okay? Baik. Kemudian kita perhatikan dekat sini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kat sini memulai Bismillahirrahmanirrahim dalam memulai Al-Quran. Maka sepatutnya apabila kita memulakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini dapat mencegah kita daripada melakukan perbuatan maksiat. Okay? So apabila kita baca Bismillah, selain tadi itu merupakan bentuk cara kita meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, tetapi bila kita baca Bismillah ni, insya-Allah ini pun dapat mencegah kita daripada melakukan perbuatan maksiat. Takkanlah kita nak buat dosa kita awali dengan Bismillah kan? Ataupun tadi kita dah mulakan dengan Bismillah, takkan kita melakukan dosa. Maka ulama mengatakan al-bada'u bismillahi rada'un lil mar'i an ma'siyati. Apabila seseorang memulai dengan Bismillah, maka itu mencegah dia daripada melakukan maksiat. Mengapa? Fa inna man 'arafa Allah. Kerana sesungguhnya sesiapa yang kenal Allah. Bila kita sebut Bismillah, sebenarnya itu merupakan gambaran bahawa kita telah kenal Allah Ta'ala kan. Fa inna man 'arafa Allah, kerana sesungguhnya sesiapa yang kenal Allah Ta'ala, istahya ay yabda'a fi'lahu lil ma'siyati bismih. Kalau kita kenal dengan Allah Ta'ala, tentulah kita akan malu memulai suatu perbuatan maksiat dengan menyebut nama Allah. Kan? Tidak mungkin. Sebab itulah orang yang isap rokok. Apa hukum isap rokok? Saya melihat fatwa dekat Selangor, tak silap saya, Majlis Ugama Islam menetapkan bahawa isap rokok itu adalah haram. Saya tak pasti adakah di antara muslimin yang join kelas kita ni ada yang isap rokok. Kalau ada yang isap rokok, jangan tersinggung. Okay? Orang yang isap rokok tu, dia tak ada mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan terus isap rokok dia. Kan? Orang yang hendak mencuri, dia tak ada awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebenarnya bila mana kita awali suatu perbuatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah itu dapat membantu kita menjauhkan diri kita daripada perbuatan maksiat. Okey. Baik, ada saya tengok yang chat kata terputus-putus. Terputus-putus kan suara saya ke sana? Atau mungkin dekat situ saja, okey. Saya harap semua boleh okey ya. Mungkin line internet saja dekat situ, okey. Baik, kita teruskan. Kita perhatikan lagi Bismillah. Okey. Bismillah dengan nama Allah, Bismillah. Mungkin muncul persoalan, mengapa dekat sini disebut Bismillah, bukan Bismillahirrahman, bukan Bismillahirrahim, bukan Bismillahil-Malik, bukan Bismillahil-Qudus, bukan Bismillahis-Salam? Sebab kita tahu bahawa nama-nama Allah Ta'ala itu ada 99, ada sebanyak 99, atau dalam hadis dikatakan mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1. Mengapakah yang dipilih lafaz Allah Bismillah, bukan lafaz yang lain? Alasannya kerana lafaz Allah Ta'ala ini merupakan ismuz zat, nama kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Selain daripada itu, Bismillah ini dikatakan juga sebagai lafzul jalalah. Okay? Lafaz atau nama yang menunjukkan ketinggian keagungan Allah. Selain daripada itu, ini juga disebut dengan Ismul A'zam. Okay? Ismul A'zam. Kerana ia merupakan nama yang sangat agung. Okay?
nama yang sangat agung. Maka disebutlah dia dengan bismillah, bukan dengan bismillahirrahman, bukan bismillahirrahim, dan bukan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kemudian yang menarik, Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan sebenarnya bila kita sebut bismillah dengan nama Allah, itu bukan sekadar kita sebut dengan nama Allah, satu nama Allah itu saja, tetapi sebenarnya kita telah menyebutkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi sebenarnya bila kita sebut bismillah, itu seolah-olah kita dah sebut bismillah, bismillahirrahman, bismillahirrahim, bismillahil-malik, bismillahil-qudus, bismillah-salam, sampai seterus 99 tu. Cuma disingkat dengan bismillah sahaja. Daripada manakah mafhum ini dapat? Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan kalau kita perhatikan ismi dekat situ dalam ilmu nahwu ini disebut sebagai mudhaf. Disebut sebagai mudhaf. Lafaz Allah itu menjadi mudhafun ilaih. Okey, bagi yang faham, bagi yang tak faham bersabar dahulu, mudah-mudahan ada masa nanti boleh faham. Okey. Cuma ini perlu untuk saya sampaikan. Dalam kaedah bahasa Arab, apabila mudhaf itu mufrad, ismun itu mufrad, jamak dia adalah ya ismani, atau musanna dia adalah ismani. Kalau jamak dia adalah asma, okay? Maka disebut asmaul husna. Mengapa disebut asmaul husna? Sebab nama itu banyak. Itu bentuk jamak daripada ismun, okay? Ini bentuk mufrad. Kaedah dia apabila mudhaf itu bentuk mufrad, itu bermakna umum, bentuk dia memang mufrad tapi ia memberi makna yang umum. Oleh kerana itulah bila kita sebut bismillah, itu sebenarnya kita telah menyeru semua nama-nama Allah Ta'ala yang mana berjumlah 99, sebanyak 99, Masya Allah. Jadi kalau kita nak sebut satu persatu, tentu bismillah kita jadi panjang kan. Bismillah, bismillahirrahman, bismillahirrahim, bismillahil-malik, bismillahil-qudus, bismillah-salam, bismillah-mu'min, sampai seterusnya. Oh, panjang sangat. Makanan yang kita nak makan tu dah jadi sejuk dah, belum lagi kita makan kan. Lepas kita baca bismillah, makanan dah sejuk, tak sedap lagi kan. Maka disingkatlah menjadi bismillah. Masya Allah. Okay? Jadi bila kita sebut tu, seolah-olah kita telah menyeru nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Okay? Baik. Kita teruskan. Seterusnya, Ismullah, nama Allah Subhanahu wa taala ini biasanya dia yang utama, okey. Jadi apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun membaca mungkin ayat Quran, lafaz Allah Taala ni dia tak pernah datang selepas nama-nama Allah Taala yang lain. Faham tak maksud saya? Misalkan begini, dia lafaz Allah, dia tak datang selepas Ar-Rahman. Dia tak datang selepas Ar-Rahim. Dia tak datang selepas Al-Malik. Semua nama-nama Allah Ta'ala yang lain tu, itu tabi'ah, mengikut kepada lafaz Allah. Jadi, mesti lafaz Allah dulu, selepas tu baru datang Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, sampai seterusnya. Cuba nanti tengok dalam surah Al-Hadid tu, okay? Dalam surah Al-Hasyr, bukan Al-Hadid, okay? Dalam surah Al-Hasyr, akhir daripada surah Al-Hasyr yang di sana Allah menyebutkan tentang Asmaul Husna, okay? Jadi begitu. Maka susunan Bismillahirrahmanirrahim ni pun dapat kita tengok. Sebab itulah lafaz Allah didahulukan, baru selepas itu datang dua sifat Allah, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sebab memang begitulah susunan yang telah ditetapkan Allah. Oleh kerana lafaz Allah ni sebagai Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, maka nama-nama yang lain itu dia mengikut kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, selesai kita membahaskan bismillah. Seterusnya kita masuk kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau kita baca terjemahan, itu maksudnya adalah Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kan? Agak susah kita membezakan apa beza pemurah dan penyayang. Biasanya orang yang pemurah ni mesti penyayang. Orang yang penyayang ni biasanya mesti pemurah, kan begitu. Jadi agak sukar kita membezakan bila kita baca terjemah. Maka oleh kerana itu kita kena kaji secara mendalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim, okey. Baik. Ar-Rahman Ar-Rahim,
asalnya ini sebenarnya berasal daripada lafaz yang sama, yaitu rahmah. Jadi asal kata Rahman, asal kata Rahim itu adalah rahmah. Jadilah dalam bahasa Melayu kita kata rahmat, kan? Sebenarnya asalnya bahasa Arab rahmah. Rahmah ni bila kita terjemah secara bahasa, boleh kita terjemah dengan kasih sayang, kan? Boleh kita terjemah dengan kasih sayang. So asal daripada Rahman Rahim tu adalah kata rahmah. Oleh kerana itulah nanti mafhum Rahman dan Rahim ini tidak akan terkeluar daripada rahmah. Okay? Tidak akan pernah terkeluar daripada rahmah ataupun kasih sayang. Cuma ada penekanan dia masing-masing. Baik, kita bahaskan satu persatu. Ar-Rahman, Ar-Rahman dari sisi bahasa ini disebut dengan ala wazni fa'lan. Kalau orang-orang yang belajar ilmu sharaf, maka Ar-Rahman ini wazan dia adalah fa'lan. Okay? Fa'lan ini menunjukkan lil mubalaghah. Lil mubalaghah ni macam mana saya nak terjemah? Okay? Kalau kita di pondok dulu biasa kita terjemah dengan bersangatan. Sangat gitu. So maksudnya apa? Ar-Rahman ini itu maksudnya adalah Allah Ta'ala yang sangat mempunyai rahmat atau yang mempunyai rahmat yang penuh. Sangat banyak, sangat luas begitulah. Sebab dia dibuat dalam bentuk sirah lil mubalaghah. Dimaknai dengan sangat. So sangat banyak rahmat Allah, sangat luas rahmat Allah. Maka tidak pelik bila mana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala-galanya. Maka rahmat Allah Ta'ala itulah yang membuat kita semua manusia ni, makhluk hidup ini yang ada di langit dan di bumi ini boleh bertahan hidup, boleh menikmati kehidupannya semua kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So daripada sini boleh kita faham bahawa Ar-Rahman ini adalah bimakna adzu ar-rahmatil wasi'ah. Dzur rahmatil wasi'ah. Tuhan ataupun Rabb yang memiliki rahmat yang begitu luas. Okay? Dalam Al-Quran ada surah Ar-Rahman kita sebut kan. Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insan. Dalam surah Taha ayat 5 Allah Ta'ala ada juga berfirman, kata Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini sebenarnya merupakan ayat yang kontroversi lah bagi sebahagian orang. Okay? Biasa orang bergaduh sebab ayat ni. Apa yang menyebabkan orang bergaduh sebab ayat ni? Bukan sebab ayat ni salah kan? Sebab sikap kita yang tak betul. Okay? Sebahagian inilah ayat yang mereka jadikan hujjah bahawa Allah bersemayam di atas arsy. Satu golongan yang lain mengatakan kalau engkau sebut Allah berada di atas arsy, engkau telah kafir, dia kata. Mengapa? Engkau telah samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab Allah tidak berhajat dengan makhluk. Okay? Pada kesempatan ini saya tak nak bahaskan tu. Okay? Saya tak nak bahaskan tu. Apa yang saya nak bahaskan dekat sini? Perkataan Ar-Rahman. Mengapa pada ayat ni Allah Ta'ala memilih perkataan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bukan Allah 'alal 'arsy istawa? Mengapa mesti Ar-Rahman? Okay. Mengapa Allah Ta'ala pilih Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Sebab apa? Sebab Ar-Rahman ini adalah awsa'u asma'illahi wa rahmatihi awsa'u asma'illahi wa awsa'u sifatihi. Sebab Ar-Rahman ini adalah nama Allah yang paling luas cakupannya dan sifat Allah yang paling luas cakupannya. Okay? Manakala Arsy pula adalah awsa'u makhluqatih. Itu makhluk Allah yang paling luas. Arsy Allah Ta'ala itu lebih besar daripada bumi. Lebih besar daripada seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Maka pada surah Taha ayat 5 ni Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Allah Ta'ala pilih perkataan Ar-Rahman dengan Arash, bukan Allah dengan Arash, sebab nama Ar-Rahman ini adalah nama dan sifat Allah yang paling luas cakupannya, manakala Arash itu pula adalah tempat ataupun makhluk Allah Ta'ala yang paling besar dan yang paling luas. Maka bersesuaianlah antara Ar-Rahman dengan dengan Arsh, okay? Bahkan disebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala alaih, lamma khalaqallahu al-khalq, apabila Allah Taala telah selesai dahulu mencipta makhluk ini, Allah Taala dah cipta bumi, cipta langit, cipta segala-galanya, Allah Taala dah selesai semua menciptanya, maka Allah Taala menuliskan, Allah Taala perintahkan al-qalam itu untuk menuliskan di atas arsy Allah. Apa tulisan dekat situ? Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Itu tulisan yang ada di atas arsy. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya rahmanku, sabaqat ghadabi, mendahului kemarahanku. Rahmat Allah Ta'ala itu mendahului kemarahan Allah. Apa maksudnya ni? Maksudnya begini. Rahmat Allah Ta'ala itu lebih besar daripada murkanya Allah. Sebab itulah sejahat-jahatnya manusia, sejahat-jahatnya manusia, kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosa dia. Itu menunjukkan bahawa rahmat Allah itu lebih besar daripada marah Allah. Kita kadang-kadang makhluk ni sifat kita terbalik. Kita kadang-kadang oleh kerana kita rasa dah terlalu perih di hati, terlalu sakit perbuatan dia, kita pun sanggup berkata tiada maaf bagimu. Kalau kita masih mengatakan begitu, tiada maaf bagimu, atau kita kata nanti di akhirat kau cari aku, dia kata, kalau dia sebut begitu, itu bermakna kemarahannya mengalahkan atau mendahului rahmatnya. Sedangkan Allah Ta'ala itu rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Rahmatku itu mendahului kemarahanku. Sebab itulah kata Allah dalam hadisul qudusi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiruz dzunubi fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, wahai hamba-hamba, aku tahu kalian buat dosa siang dan malam. Aku tahu kalian buat dosa siang dan malam, kata Allah. Fastaghfiruni, tugas kamu satu saja, minta ampunlah kepada aku, kata Allah. Aghfir lakum, aku akan ampunkan kamu. Ini menunjukkan bahawa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu mendahului murka Allah Subhanahu wa taala, mendahului kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mohon maaf kalau terdengar suara anak saya, okay? Dia bising sikit dekat luar, okey. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa rahmat Allah mendahului kemurkaan daripada Allah Taala, dan ini dituliskan di atas arsy Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala alaihi. Baik, kita teruskan. So apa pula makna Ar-Rahim? Baik. Begini dulu supaya nampak beza. Apakah beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Tadi sama-sama berasal daripada perkataan rahmah. Okay? Sebenarnya ada dua pandangan ulama tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Satu ulama berpandangan Ar-Rahman ini itu bermakna Allah Ta'ala yang memiliki rahmat yang begitu luas, sehingga kan Allah Ta'ala kurniakan rahmannya ini kepada semua makhluknya, hatta kepada orang kafir. Jadi kalau kita ikutkan pendapat pertama ulama ni, orang-orang kafir itu pun hidup di atas dunia ni, mereka boleh makan, boleh minum, menghirup oksigen dengan free, tak perlu bayar, sihat mereka bahkan lebih kaya kadang-kadang daripada kita. Itu semua kerana sifat rahman Allah Ta'ala. Makhluk-makhluk yang lain tu boleh hidup, ada yang di lautan, ada yang di daratan, ada yang di dalam hutan, ada yang di langit, ada yang di udara, semua hidup kerana rahman Allah Subhanahu wa taala. Ini mafhum yang pertama. Kemudian kata golongan pertama ni, Ar-Rahim ini pula, ini pemberian Allah yang khas kepada orang-orang beriman. Pemberian Allah yang khas kepada orang-orang beriman. Misalnya Allah Ta'ala beri kita hidayah, sehingga kan kita menjadi muslim, menjadi mukmin,
Itu bahagian daripada rahim Allah Ta'ala. Ataupun nanti di akhirat orang-orang beriman dikurniakan Allah Ta'ala kepada mereka syurga, mendapatkan kenikmatan. Itu bahagian daripada rahim Allah Ta'ala. Ini pendapat pertama ulama. Pendapat yang kedua daripada golongan ulama, dan sebagian ulama mengatakan bahawa pendapat kedua ini lebih kuat berbanding pendapat pertama yang tadi. Mereka berkata bahawa Ar-Rahman itu adalah dalun ala sifatil qa'imati bihi subhanahu wa ta'ala fahuwa muttasifun birrahmah. Golongan kedua ulama mengatakan bahawa Ar-Rahman itu menunjukkan sifat Allah Ta'ala yang sudah ada sejak dahulu kan. Lebih kurang beginilah sifat supaya mudah, okay? Sifat yang sudah melekat pada Allah Ta'ala sejak dahulu kala. Okay? Sifat yang melekat pada Allah sejak dahulu kala. Manakala Ar-Rahim ini pula, okay? Manakala Ar-Rahim ini pula, itu saat Allah Ta'ala memberikan rahmatnya itu kepada kita. Begini kan? Antara sifat pemurah, orang mempunyai sifat pemurah dan memberi, itu kan ada hubung kait dia. Jadi ibaratnya beginilah. Ada orang punya sifat pemurah yang memang sudah melekat pada diri dia. Itu boleh kita sebut sebagai rahmat. Tapi tak bolehlah kita sifatkan ke dia. Ini sekadar analogi saja. Okay? Dia punya sifat pemurah. Itu boleh disebut dengan ar-rahmat. Saat yang memberi kepada orang, oleh kerana dia mempunyai sifat pemurah memang dalam hati dia, itu disebut ar-rahim. Tetapi ini penggunaan dia kepada Allah. So, mafhum kedua, kata ulama' ialah bahawa Ar-Rahman itu adalah sifat yang sudah ada pada zat Allah Ta'ala sejak dahulu kala. Memang Allah Ta'ala itu pemurah. So Ar-Rahim ini pula itu menunjukkan apabila Allah Ta'ala memberi rahmatnya kepada makhluknya. Misalkan Allah Ta'ala beri kita kesihatan, Allah Ta'ala beri kita harta, Allah Ta'ala beri kita keluarga, Allah Ta'ala beri kita sahabat-sahabat yang baik, Allah Ta'ala beri kita ilmu, kefahaman dan seterusnya. Itu di bawah Ar-Rahim itu tadi. Okay? So ini pendapat kedua yang disebutkan oleh ulama-ulama kita. Sebahagian ulama menjelaskan, mengatakan bahawa pendapat kedua ini sebenarnya lebih kuat berbanding berbanding pendapat yang pertama. Okay? Allah Ta'ala ada berfirman di dalam Al-Quran, wa kana Allahu bil mu'minina rahimah, dalam surah Al-Ahzab, dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Okay? Dan Allah Ta'ala maha rahim kepada kepada orang-orang yang beriman. Tetapi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga ada menyebutkan bahawa Allah Ta'ala maha rahim kepada manusia. Jadi bukan sekadar kepada orang beriman, malah kepada semua umat manusia. Okay? Jadi itulah perbezaan daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang dijelaskan oleh ulama kita. Okay? Baik, seterusnya kita melihat lagi tentang Bismillahirrahmanirrahim ni. Baik, jadi Al-Quran ni atau suratul Fatihah ni diawali Allah Subhanahu wa taala dengan bismillah, dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim. Pada Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama suratul Fatihah atau pembuka kepada Al-Quran ni diawali Allah Ta'ala dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana dekat situ disebutkan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Antara satu tadabbur yang perlu kita ambil ialah ini mengingatkan kita bi annallaha ta'ala rahmanun rahim. Sepatutnya ini mengingatkan kita bahawa Allah Ta'ala itu maha rahman lagi maha rahim. Okay? Sehingga kan apabila kita tahu, apabila kita sentiasa ingat bahawa Allah itu maha rahman dan maha rahim, maka kita nanti akan bersifat optimis. Okay? Kita akan berbaik sangka dengan Allah Ta'ala, kita tidak akan pernah berputus asa. Oleh kerana itulah, apabila mungkin kita menghadapi suatu permasalahan yang berat, atau suatu pekerjaan yang mungkin kita rasa tak mungkin aku boleh lakukan, okay? Tak mungkin boleh aku lakukan.
Kita rasa begitu. Ada mungkin masanya begitu. Kita rasa tenaga dah tak ada, kemampuan dah tak ada lagi. Maka kalau kita masih tetap hendak melakukan tu, awalilah perbuatan itu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi saat kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita kena tadabbur. Ucapan Bismillah itu, dekat situ ada dua nama Allah Ta'ala, ada dua sifat Allah Ta'ala, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita tadabbur itu, tidak ada yang sukar dalam hidup. Tidak ada yang sukar. Semua akan menjadi mudah sebab Rahman dan Rahim Allah Ta'ala. Tidak ada yang sukar. Kalau bukan ada Rahman dan Rahim Allah Ta'ala, semua sukar kepada kita. Cuba bayangkan. Kalau bukan kerana Rahman dan Rahim Allah, Allah tak beri kita oksigen. Kita nak cari oksigen dekat mana? Tak boleh. Maka oleh kerana itu, bila kita baca Bismillah, kita tadabbur dua sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni, itu dapat membuat kita semakin optimis, kita akan percaya, kita akan yakin kepada Allah bahawa sesuatu yang kita anggap sukar, sesuatu yang kita anggap berat, ia akan menjadi mudah, ia akan menjadi ringan apabila sudah terlibat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah, dalam Al-Quran berulang kali Allah Ta'ala larang kita daripada berputus asa. Tak boleh kita berputus asa. Apa sebab? Ada Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Kalau kau rasa berat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 56, kata Allah Ta'ala, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Dan tidak adalah yang berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala itu illa dhalun, melainkan orang-orang yang sesat. Maknanya apa ni? Allah tak suka, Allah benci sangat kalau kita berputus asa. Sehingga kan apabila ada manusia telah berputus asa, itu bermakna dia masuk kategori ad-dallun, orang-orang yang sesat. Mengapa dikatakan dia orang yang sesat? Kerana berputus asa, kerana dia telah mengingkari sifat Ar-Rahman dan Rahim Allah Ta'ala mungkin tanpa ia sedari. Oleh kerana itulah kita kena sentiasa ingat dua sifat Allah Ta'ala. Rahman, Rahim, Rahman, Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita kena sentiasa ingat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala ayat 87, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illa alqaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Allah illa alqaumul kafirun, melainkan kaum yang kafir. Cuba tengok surah Al-Hijr tadi, orang yang berputus asa daripada rahmat Allah itu disebut sebagai ad-dallun, orang-orang yang sesat. Dalam surah Yusuf ayat 87 dikatakan sesiapa yang berputus asa daripada rahmat Allah, ia adalah al-qaumul kafirun, masuk golongan yang kafir. Sebab apa? Kerana hakikatnya mereka telah mengingkari sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oleh kerana itulah bagi orang yang beriman tidak ada kata putus asa. Tidak ada kata putus asa. Sebab ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam ayat yang lain surah Az-Zumar ayat 53 Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Mengapa? Ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. So bila kita baca bismillah, di situ ada dua sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sepatutnya ini membuat kita semakin optimis, semakin percaya, semakin husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, fa inna kulla man istaqarrat fi nafsihi si'atu rahmatillah la yumkinu ay yadibba ilaihi al-ya's walau mithqala dzarrah. Kata ulama, apabila telah putus asa dalam hati kita,
walau mithqala dzarrah, walaupun seberat biji zarrah, dah tak ada dah. Sebab apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memberikan kita rasa optimis, percaya akan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa mutafaul, maka dia akan sentiasa optimis fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun saat susah. Saat lapang dan saat susah, kalau dia betul-betul mentadabburi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ia akan sentiasa optimis kepada Allah Ta'ala. Ia akan sentiasa percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa ia tidak akan pernah terputus daripada rahmat Allah. Bahawa Allah Ta'ala tidak akan pernah membiarkan dia. Maka yuhsinu dhanna billah. Ia akan sentiasa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sedalam inilah makna daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bila mana betul-betul kita tadabburi, kita renungkan makna-makna yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Baik, seterusnya mengapa, ni saya buat pertanyaan, mengapa Allah Ta'ala mengawali Al-Quran ini dengan dua sifat Allah Ta'ala yang tadi, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Mengapa bukan yang lain? Mengapa bukan Bismillah Al-Malik Al-Quddus? Mengapa bukan begitu? Mengapa bukan Bismillah Al-Jabbar Al-Qahar? Mengapa bukan begitu? Yang Allah Ta'ala pilih Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua sifat, bukan sifat yang lain yang Allah Ta'ala pilih untuk mengiringi Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekurang-kurangnya ada dua. Kalau berkaitan dengan Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada awal Al-Quran yang mengiringi lafaz Allah, itu supaya saat kita membacanya, saat kita membuka Al-Quran pada awal-awalnya, hati kita dapat merasa tenang. Sebab apa? Dekat situ dah dijelaskan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka sebenarnya inilah gambaran agama Islam kita ini juga. Maka apabila ada orang yang keras dalam beragama, sebenarnya ia telah terkeluar daripada konsep dinur rahmah, agama rahmat ini. Allah Ta'ala memulai Al-Quran dengan Ar-Rahman Ar-Rahim supaya orang-orang yang pertama kali membuka Al-Quran dapat merasakan ketenangan bahawa Tuhan yang akan berbicara kepadanya ini, Tuhan yang akan menyuruh dan melarangnya ini adalah Tuhan yang penyayang, bukan Tuhan yang pemarah. Maka sepatutnya ini mesti kita rasakan atau dirasakan semua orang. Allah Ta'ala sengaja pilih dua sifat ini supaya kita dapat ada feel bahawa Al-Quran ni dia akan berbicara tentang rahmah. Bukan berbicara tentang sifat yang kasar, bukan berbicara tentang laknat melaknat, tidak. Maka oleh kerana itulah dalam dakwah pun mesti dengan berrahmah, dengan rahmah, penuh kasih sayang. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizan qalbi lan faddu min hawlik." Kata Allah, kalau bukan dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala buat engkau wahai Muhammad dalam keadaan mempunyai sifat yang lemah lembut, pasti mereka akan lari daripadamu. Maksudnya, kalau sekiranya bukan Allah Ta'ala buat Rasulullah bersifat lemah lembut, penuh dengan rahmah, Rasulullah itu disebut sebagai Nabiur Rahmah. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam, menjadi nabi yang pembawa kasih sayang kepada seluruh alam. Maka pasti orang akan lari daripada Rasulullah. Sekarang ni orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, atau Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nasr, kata Allah, "Yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Mereka masuk ke dalam agama Allah Ta'ala berbondong-bondong. Apa sebab? Kerana agama kita ini, kerana Rasulullah, kerana Al-Quran itu adalah kitab agama yang penuh dengan rahmah. Maka apabila orang membaca Al-Quran, memulai membaca Al-Quran, sepatutnya ini boleh ia rasakan, sehingga kan saat dia membaca Al-Quran, yang ada dalam hati dia adalah ketenangan, ketenangan dan ketenangan. Ini satu hikmah. Hikmah yang kedua, mengapakah Allah Ta'ala pilih sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk mengiringi
nama Allah Ta'ala dalam bismillah, bukan sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain, bukan nama-nama Allah Ta'ala yang lain, supaya saat manusia membaca bismillah dalam memulai semua aktiviti dia, yaj'alul insan, bismillah ini dapat membuat manusia yanzuru ila rabbihi, memandang kepada Tuhannya, bi'ainir raja'i daiman, supaya apabila orang membaca bismillah dalam memulai semua aktiviti dia, bismillah ini menyedarkan dia, membuat dia, sehinggakan dia memandang Allah Ta'ala itu dengan penuh rasa harap, dengan pandangan yang sangat optimis, dengan pandangan yang penuh roja. Roja ini maksudnya harapan yang kukuh kepada Allah Ta'ala. So, bila kita memulai bismillah, kita mulai satu aktiviti, ni kita rasa berat ni, kerja ni, bismillah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau betul-betul kita faham bismillah, maka sebenarnya bismillah ini membuat kita mempunyai sifat raja kepada Allah, sifat harap yang kuat kepada Allah, sikap optimis yang kuat kepada Allah Ta'ala, bahawa Allah akan mudahkan kita, bahawa Allah akan beri kejayaan kepada kita, bahawa Allah akan tolong kita, bahawa Allah akan limpahkan rahmat dan keberkatannya kepada kita. Sebab apa? Kita dah mention sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi sekurang-kurangnya dua hikmah inilah yang dapat kita ambil pengajaran mengapa Allah Ta'ala mulakan dengan dua sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okay, seterusnya, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini pula sepatutnya bukan sekadar kita melihatnya sebagai sifat Allah Ta'ala, namun ini kita kena jadikan sebagai pengajaran untuk kita, supaya kita juga makhluk Allah Ta'ala ni mempunyai sifat rahmah, mempunyai sifat kasih sayang. Kepada siapa? Kepada semua makhluk Allah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Hakim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nabi kata, orang-orang yang penyayang itu, ar-rahimun, orang-orang yang penyayang, dia sayang apa? Macam-macam. Dia sayang manusia, dia sayang pokok, dia sayang haiwan, semua makhluk Allah Ta'ala. Orang-orang yang penyayang itu, yarhamuhumur rahman, mereka itu disayang Allah. Mereka itu disayang Allah. So hadis ini mengajarkan kepada kita supaya kita manusia ini juga hamba Allah Ta'ala ni hendaknya belajar bersifat dengan sifat rahmah, walaupun tidak seperti rahmannya Allah, sekurang-kurangnya ada sifat rahmah, sayang itu pada diri kita. Okay? Maka kata Nabi, ar-rahimun, orang-orang yang penyayang itu, yarhamhumur rahman, itu disayang Allah Ta'ala yang maha rahman. Maka kata Nabi, irhamu man fil ard, sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, yarhamkum man fis sama, supaya Rabb kamu yang ada di langit sayang kepada kamu. Okey. Baik, saya ingat setakat itu saja untuk hari ini. Kita cuma baru membahaskan Bismillahirrahmanirrahim sahaja. Dah dekat 1.5 jam. So ada berbaki masa mungkin dalam 10 ke 15 minit. Kalau ada apa-apa persoalan yang hendak ditanyakan, boleh tanyakan kepada saya. Kalau misalkan sukar rasanya nak bercakap langsung, boleh type dekat chat tu, insya-Allah saya baca dan saya cuba untuk jawab. Okey. Baik, dipersilakan kalau ada apa-apa soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dalam semua surah Al-Quran dimulai dengan Bismillah. Kecuali pada surah yang ke-9, surah At-Taubah. Mengapa surah At-Taubah tidak diawali dengan Bismillah? Boleh Ustaz dipencerahan sikit? Okey, baik. Betul seperti mana yang disebut oleh Dr. Jamil, bahawa semua surah-surah dalam Al-Quran itu diawali Allah Ta'ala dengan Bismillahirrahmanirrahim, ataupun diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan pada surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Okay, jadi itu disebut dengan surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah sebab ia diawali dengan perkataan Bara'atun minallahi wa rasul. Okay.
Mengapakah dia tak dituliskan dekat situ? Okay. Alasannya sebenarnya ada beberapa alasan yang yang boleh kita beri sebagai jawapan. Okay. Yang pertama, jawapan yang paling pasti ialah kerana ini merupakan tauqifi. Okay. Tauqifi itu maksudnya ia sudah merupakan suatu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua penulisan Al-Quran itu berdasarkan wahyu daripada Allah Taala yang disampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Okay. Ini jawapan yang paling pasti bahawa memang sudah begitu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Ada jawapan yang lain yang disebutkan mengapakah ia tidak diawali dengan bismillah, kerana yang dibincangkan dalam surah Bara'ah ni ataupun surah At-Taubah ni, ini berbicara bukan tentang kasih sayang. Bukan berbicara tentang kasih sayang. Apa yang dibicarakan di situ? Itu berbicara tentang peperangan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir. Oleh kerana itulah, itu alasan yang kedua yang juga disebutkan para ulama, mengapa tak dimulakan dengan bismillah. Sebenarnya kalau saya nak panjangkan lagi, ada lagi pendapat yang lain. Sebenarnya perbahasan antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah, sebelum surah At-Taubah kan surah Al-Anfal kan, itu ada perbahasan ulama, antaranya sesetengah ulama, okay, bukan semua ulama, ada sesetengah ulama itu memandang surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah itu adalah satu surah. Okay? Satu surah. Jadi mungkin itu boleh juga dijadikan sebagai alasan ketiga berdasarkan pendapat sebahagian ulama itu. Okay? Baik, saya ingat itu jawapan saya. Okay? Mudah-mudahan boleh memberi jawapan. Baik, ada soalan yang lain tak? Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, Doktor kata tadi ayat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah khusus untuk umat Islam. Okay. Tetapi dalam surah, saya tak ingat surah yang mana, yang apabila Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis, dia setelah menggunakan Bismillahirrahmanirrahim dalam permulaan surat itu. Jadi ada sedikit masalah di situ kat saya. Baik. Surah An-Naml ayat 30. Okay? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okay, tengok surah surah An-Naml ayat 30. Baik. Apa yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya berdasarkan apa yang disebut dalam tafsir Imam Al-Alusi rahimahullahu taala, bahawa bismillah itu sebenarnya adalah satu khususiat kepada umat Islam. Okay, yang mana tadi ada 4 peringkat kan yang saya sebutkan tadi, daripada bismikallahumma, kemudian berubah menjadi bismillah berdasarkan surah Hud ayat 41, kemudian berubah menjadi bismillahirrahman berdasarkan surah Al-Isra ayat 10, kemudian menjadi bismillahirrahmanirrahim ketika mana Allah turunkan surah An-Naml ayat berapa tadi, ayat 30. Okay. Baik, yang menjadi persoalan macam mana ni Nabi Sulaiman pun ketika menuliskan surat kepada Ratu Balqis telah menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik. Ulama membahaskan ini dari sisi bahasa. Okay. Sisi bahasa dia macam mana? Nabi Sulaiman itu menggunakan bahasa Arab atau tidak? Tidak menggunakan bahasa Arab. Okay. Tidak menggunakan bahasa Arab. Mungkin dia menuliskan dengan yang semakna, tetapi bukan bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang menghampiri makna itu dengan makna bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah ulama mengatakan ini merupakan khususiat kepada kita dan Rasulullah SAW. Okay. Baik, itu jawapan saya. Tadi ada soalan masuk ke chat, saya tengok. Ustaz, boleh tak Ustaz paparkan di skrin penulisan Al-Quran seperti surah Toha ayat 5, surah Yusuf ayat... maknanya saya nak tunjukkan ayat tu ke dekat skrin ni? Okey, kalau tu sebenarnya boleh, tapi rasanya boleh tengok pun dekat Al-Quran tu. Okey, boleh je saya tunjuk, saya share dekat sini. Bahkan kitab tafsir pun boleh saya share. Tapi nanti suara saya saja yang nampak dekat sana. Takut
tertidur pula, tak nampak saya. Kalau itu saya ingat boleh tengok dekat Quran saja, okey. Boleh tengok dekat Quran saja ayat tersebut, nombor ayat pun dah ada. So tengok saja dekat situ, surah Taha ayat 5 Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan surah Yusuf ayat 87 dan ayat-ayat yang lain yang telah saya sebutkan tadi. Rujuk saja semula kepada Al-Quran. Okay? Baik, ada soalan yang lain tak? Ni kita ada sebanyak 79 orang yang join. Okay? Ada soalan yang lain tak dari tuan-tuan, perempuan yang join? Okey, masya-Allah, nampak wajah-wajah ni. Masya-Allah. Prof Zaimah dekat kereta ke? Masya-Allah. Terima kasih. Hospital Ustaz. Oh, hospital. Oh, masya-Allah. Okey. Baik. Tak ada soalan lagi apa-apa. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya ingat kita tutup dengan doa saja. Okey, insya-Allah kita sambung pula pada minggu hadapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'al hujjatan 'alaina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semua yang telah join. Yang baik dari Allah, segala yang kurang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.